Ayah, Allah tu apa? Allah tu Allah tu kalau dia nak tahu, dialah yang menciptakan segala-galanya. Langit, bumi, sungai, burung, cicak, semuanya sekali. Termasuklah nenek, atuk, ayah, mak dan juga kamu. Allah tu banyak ke ayah? Allah adalah satu. Dia tiada duanya. Dialah yang Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan kita sebagai umat Islam harus percaya bahawa Allah tu wujud. Oh, itu ke ayah? Ya, adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha Hudson. Anak-anak adalah anugerah terindah bagi yang bergelar si ibu bapa. Tidak dinafikan, rumah tangga akan lebih seronok dan ceria dengan kehadiran si kecil yang petah bercakap. Topik hari ini kita akan berkongsi bagaimana nak menangani anak-anak yang petah bercakap. Kita jumpa selepas ini. Dan ketahuilah bahawa hartamu dan anakmu itu hanyalah sebagai cubaan. Dan sesungguhnya di sisi Allah, pahala yang besar. Surah Al-Anfal 28. Assalamualaikum, anda masih bersama saya, Natasha dan juga Cikgu dalam sembang santai bersama Cikgu Siddiq. Cikgu, apa khabar Cikgu hari ini? Alhamdulillah, Natasha. Alhamdulillah sihat. Daripada Cikgu punya pendapat daripada VT tadi, Cikgu rasa penerangan tu agak kompleks ke untuk kanak-kanak faham bila ditanya soalan-soalan yang macam tu? Ya. Memang anak-anak ni di peringkat umur sebegitu, ya, 3 ke 5 tahun ni, dia ada macam rasa inquisitive mind, ya, rasa ingin bertanya, ingin mengetahui kan, apa yang ditengok, apa yang didengar, apa yang dipandang. Itu memang tabiat anak-anak. Ya. Itu sesuatu yang normal dan fitrah. Jadi jangan timbulkan kepelikan, walaupun soalannya pelik. Yang penting cara kita jawab tu, jangan membelekkan dia lagi. Anak-anak ni kalau kita dia bertanya, dia berhak bertanya, ya, benda yang dia nampak, benda yang tidak nampak, contohnya cara kita jawab itu. Anak-anak ni Tasha tengok ya, dia punya tahap atau level pemikiran, psikologi kan, ingin tahu itu kan, dia berbeza-beza. Cara kita jawab pun tengok ya, umurnya berapa, ya, pengalaman dalam keluarga, pengalaman dengan kawan-kawan kalau ada tu macam mana. Kadang-kadang anak ini menjadi kaya ya, untuk bertanya itu selepas melihat televisyen ke, atau media baru ke. Betul. Macam-macam. Jadi cara kita jawabnya kita permudahkan. Kita permudahkan mungkin begini ya, kalau dia tanya tentang Tuhan, apa bentuk Tuhan, jangan kita jawab bentuknya macam cawan, bentuknya macam pinggan, tak boleh. Macam tadi tu dia, ialah cara dia explain tu macam susah untuk kanak-kanak nak faham sebenarnya. Betul. Macam mana kaedah dan cara untuk kita mendidik anak-anak yang tanya soalan-soalan macam tu, Cikgu? Dia memberi anak-anak kefahaman ni kena hubungkan dengan persekitaran dia. Dengan dunia pergaulan dia. Kan? Dengan mak dan ayah dia. Kan? Dan mak dan ayah ni tadi dia kena tahu. Soalan-soalan sebegitu dia akan lahir daripada anak-anak yang sedang membesar, ya, kerana dia ingin tahu, kan, nak beritahu dia ni tadi dengan bahasa yang dia mudah faham, dengan contoh-contoh yang dekat yang dia mudah mengerti. Contohlah begini ya, kalau soalan tadi itu dipermudahkan, Allah atau Tuhan tak ada bentuk sayang, yang ada bentuk manusia, yang ada bentuk cawan, pinggan, begitu kan. Allah itu gaib, tak nampak. Kita tak tengok dia tapi dia tengok kita, gitu ya. Allah Tuhan sayang ya, dia buat kita, dia buat apa itu air, dia buat rezeki kita, dia buat ibu, dia buat ayah, kan gitu. Cuba saya tanya sayang ya, sayang boleh buat air tak? Tak boleh kan? Tapi kalau sayang tak boleh buat, Allah yang boleh buat. Ada juga ibu bapa yang dia tak tahu nak jawab bila dihantar atau dilontarkan soalan yang tiba-tiba kan. Lepas tu dia akan tolak anak dia ke tepi dan buat tak tahu. Macam mana kita nak handle pula situasi macam tu?
Memang kalangan keluarga ibu bapa ni Tasha kan, latar pendidikannya tak sama. Kan? Ketelah yang daripada kampung, tak sekolah tinggi. Ya. Malah yang sekolah tinggi pun dia tak tahu nak jawab benda seperti ini. Tapi kita kena well prepared jugalah kot cikgu. Yalah. Kita dah ada anak, kita kena tahu kita akan dilontarkan soalan macam tu satu hari nanti, betul Kalau tak? begitu, ya anak tu kita buat preemptive statement. Sayang, ya sebelum kita makan kita baca doa dulu. Ya. Ini rezeki Allah. Rezeki siapa sayang? Rezeki Allah. Nasi ni, padi ni siapa yang buat? Allah. Jadi kita dah buat satu preemptive statement supaya akan datang dia tak menyoal benda-benda begini. Kalau kita katakan mengapa mesti doa bu? Tuhan dengar ke? Dia nampak ke? Dia akan tanya soalan begitu pula kan? Ya. Jadi kita berdoa. Dia pula kerana- main psikologi kita. Dengan kita. Jadi maknanya kita buat statement begitu, kenyataan begitu. Begini sayang, kita ni kena bersyukur. Allah beri kita rezeki, kita bersyukur. Syukur sayang tahu. Terima kasih. Kalau ibu belikan kamu baju baru, apa kamu kata? Terima kasih bu. Begitulah. Dengan ibu, dengan ayah kita terima kasih. Dengan Allah kita bersyukur sayang. Apa yang diorang patut amalkan sebelum diorang kena benda macam ni? Bila biasanya ibu dan ayah dia kena menjangka anak ni zuriat, ya, di mana seperti yang Tasha bacakan ayat Quran tadi kan, kita akan dicuba, kita akan diuji, diduga. Inilah bentuknya, ya, sebab anak-anak ni dia banyak karena, ya, macam-macam karena. Dia bergantung kepada cara pembesaran, pendewasan dan orientasi yang kita beri dalam keluarga atau di rumah, Tasha. Jadi kalau sekiranya kita ini jenis orang yang komunikatif, anak pun akan komunikatif. Kadang-kadang kita jenis ni orang yang baran, diam, tak suka berceluti dengan anak-anak kan. Anak-anak pun takkan bertanya dan takut bertanya. Betul. Tetapi anak-anak Tasha tahu kan, ya, dia aspek kognitif dia kena disuburkan, akal fikirnya kena disuburkan. Kalau tidak anak-anak ini, ya, dia ada fikir tapi tak berani nak meluahkan. Jadi kena ada interaksi antara ibu dan ayah, dan ibu dan ayah, kalau ibu lebih rapat daripada anak ni, dia kena belajar ilmu interaksi. Ilmu interaksi ni Tasha, ya, bukan asal cakap, asal sampai, asal gede, asal tengking, kan begitu dah. Dia ada kaedah dia. Lepas ni saya memang nak ke soalan-soalan macam tentang kebijaksanaan anak-anak yang terlalu bijak dengan interaksi lagi sekali. Ya, Tapi sebelum tu apa kata kita berehat dulu ya cikgu, sebab Ya, lepas ni kita akan bersama insyaAllah, tetamu Tasha. undangan kita yang akan berkongsi pengalaman dia sendiri. Kita jumpa selepas ini. Minum. Second. 5, 4, 3. Ini dia tetamu kita, Anna Sri. Cikgu pun kenal kan? Ya. Pelakon awet muda yang juga terkenal daripada dia zaman dia kecil dia berlakon sampai sekarang. Dan cikgu tahu tak anak dia 3 orang? Oh. Cuba Ann cerita sikit tentang anak-anak Ann. Anak saya yang pertama 6 tahun, lelaki Abdul Waris, dan yang kedua tu Abdul Wafri 4 tahun, dan yang ketiga Nasahara Afroza 2 tahun. So anak saya semua selang 2 tahun. Kerana dia mesti macam-macam kan? So far alhamdulillah lah, macam abang tu nampak lebih tapi yang lebih independent biasa ni anak kedua cikgu Anak kedua ni nampak lebih dia beli kari. Dia akan mengalah dengan abang, tapi abang tu agak manja. Biasa kita pertama kali dapat anak, cikgu. Dia punya manja tu lain macam tu tak? Mesti nak kena semua proper kan. Dah masuk anak kedua dah tahu macam mana nak handle kan. Dan anak ketiga sebab dia perempuan, so memang manja lah. Jadi soalan-soalan macam mana yang Ann kena yang pernah kena cepu emas daripada anak-anak sendiri? Tiba-tiba balik pada syuting tanya soalan yang mana dia belajar? Macam saya ni saya nak tanya cikgu, saya ada macam anak saya ada soalan lah, pernah tanya saya tentang solat. Cakap kalau saya solat kenapa mama solat, lepas tu kenapa lelaki kena pakai macam ni, kenapa perempuan kena pakai telekung? Itu soalan dia tanya saya kan. Soalan yang bijak rasanya. Ya, soalan yang pintar. Kita Kita boleh address begini, jawab balik begini kan. Mama salat ni kerana mama ni hamba Allah, ciptaan Tuhan, ya.
di samping mama, di samping anak, di samping yang lain-lain kan, bahawa kita ada Allah kan begitu. Tanda kita bersyukur, berterima kasih, taat daripadanya, solat, sembahyang, begitu. Yang kedua, ibu dengan ayah sudah tentu berbeza. Orang lelaki dan perempuan tidak sama. Sebab itulah ya Tuhan jadikan kita ni berpasang-pasang. Betul. Dan kehidupan pun saya yang tengok kan ada siang, ada malam, ada pagi, ada petang, ada hujan, ada panas, berpasang-pasang. Cuba bayangkan kalau panas saja tak ada hujan, apa akan jadi? Kemarau kita. Cuba hujan saja tanpa katalah panas, banjir kita. Jadi kita ni laki-laki dan perempuan ni dalam istilah Quran Islam dia kata kita berkenal-kenal. Kekuatan lelaki maknanya dia ketua keluarga. Kekuatan ibu dia kata ya dia pembantu kepada ayah. Ayah mesti lihat ibu ini sebagai amanah. Jaga dia elok-elok kan begitu. Jangan tenggeng-tenggeng, jangan marah-marah ibu, jangan tinggalkan ibu. Begitu. Ibu juga kena taat. Kerana ayah yang baik, suami yang baik kan dia tak suruh isteri jadi begini begitu kan. Jadi beri that foundation dulu, asas kan. Kemudian akan datang soalan yang sama akan timbul balik dalam bentuk yang lebih canggih. Jadi kita perjelaskan balik kerana mungkin umurnya sudah meningkat, pengalamannya sudah banyak. Yalah, sekarang begitu. dia baru 6 tahun kan cikgu kan. Betul, Jadi Masya apa yang dia Allah, nampak tu je yang ditanya kan. Itu je yang ditanya. Kenapa pakai macam lain kan? Tapi kalau kita gitu. cuba berkomunikasi macam tu pula Ya. dan tak berjaya macam mana pula? Kita cuba tapi dia tanya lagi in detail. Apa ni tak berjaya juga kita explain, dia tak faham lagi. Macam Tapi mana tak tu? apa Tasha, dia begini. Kadang-kadang secara spontan bila ditanya itu yang kita ingat. Tahu. Tetapi kalau kita tengok dia belum puas hati lagi bertanya, kita ambil contoh-contoh yang lain. Contoh-contoh yang dekat pada dia. Begitu kan. Kalau dia rasa bahawa contoh yang dekat itu memberi kesan, kalau tidak semua, sikit sebanyaklah sebab di tahap semacam itu kita tak boleh hujah dengan cara akademik. Betul. Cara rohani yang tinggi tak boleh. Budak seperti itu kan dia nak tengok apa teladan dia nampak, apa contoh yang dia ada, apa persekitaran dia yang dia boleh lihat begitu. Dari situ dia mula berfikir. Jadi bila ada kemahuan dia berfikir itu sudah cukup baik. Dia tidak semesti kita kupas sedetail-detailnya kerana dia belum tahu 6 tahun Kecil dia lagi. belum tahu. Budak-budak sekarang bijak kan cikgu Betul, kan. Dia tak betul. macam kita dulu. Kita dulu mak saya cikgu. Kena cili padi, kena rotan, kena kunci dalam bilik. Memang nasib memang minta-minta tu dia kata. Macam baru hal kan. Macam baru-baru ni Minta-minta saya saja dah takutkan anak saya tahu. Bukan apa, saya tak pernah macam saya paling teruk saya nak cara marah dia pun saya macam lepuk sikit je kat tangan tapi macam pukul ke apa tak, tapi baru ni saya cakap cili kan, terus dia macam dia pula ejek saya balik cili kan. Saya tak tahu nak cakap macam mana, Yalah, kelakar kalau lah jadi. mengambil pendekatan psikologi moden, itulah caranya. Kita boleh share sikit tentang apa yang tadi saya nak tanya cikgu tentang anak-anak kecil yang terlalu bijak. Macam Anne, anak dia mesti terlalu bijak juga sebab Anne dah selalu bawa anak dia pergi syuting kadang-kadang. Dia dah dikerumuni dengan orang-orang dewasa. Dia faham mak dia buat apa. Mak dia seorang pelakon. Dia kenal mak dia kat TV. Dan macam mana Anne handle kebijaksanaan anak Anne? Lepas tu soalan dia pun berbeza-beza tapi dia menembak. Saya rasa untuk anak-anak ni yang apa yang saya patut buat adalah bercakap jujur. Macam apa saja yang saya buat. So sebab apa saya selalu bawa anak saya macam Warid saya dia dah besar, saya bawa dia tengok saya bekerja sebab saya nak dia tahu ini kerja saya. Ini macam ni mama kerja supaya dia tahu mama balik malam sebab macam ni. So dia takkan terfikir macam mana mak aku pergi sebab kadang-kadang budak-budak memang ada niat macam ingin tahu terlalu banyak. Jadi itu yang saya cuba tunjukkan macam itulah daripada segi saya kan. Sebab kerja saya macam tu kan. Macam saya rasa Natasha pun sama juga kan, tunjuk kat anak benda yang apa yang kita buat. Tapi saya cuba, saya seboleh-bolehnya jujurlah dengan anak. Saya tak nak berselindung. Saya ada tanya juga orang kan, setiap hari kita kena peluk anak kita lebih 40 kali. So saya cuba, walaupun saya tak ada masa tapi saya cuba itulah time, sama ada pagi sebelum saya keluar kerja, saya akan peluk diorang seerat-eratnya dan juga balik. Itu kadang-kadang dia habitualnya dia kelaziman kan begitu ya. Sejak daripada kecil sampailah dia begitu dia bentuk sedemikian. Tapi yang sangat penting kita perhatikan anak-anak ni kan ya. Di samping habitual tadi ya, pemikiran dia berkembang, emosi dia berkembang ya. Dan fikirnya juga berkembang.
nantinya ya kita harus faham tentang bila berlaku pertumbuhan umur anak-anak ni tadi ya, akan berlaku pertumbuhan emosi dia, pertumbuhan pemikiran dia, pertumbuhan jiwa dia. Jadi kadang-kadang bila kita mendekati dia, tengok umurnya berapa. Katalah dia dah masuk 10 tahun, 11 tahun, nak akil balik contohnya. Ya. Dia tak nak dah peluk. Tu dia. Malu. Mama ni dia. janganlah peluk pula kan. Bawaan Yelah, betul. dia dah tak Ada juga sama. orang cakap saya, dah jangan Gitu. nanti dia malu, dah besar. Lagi pula anak lelaki kan. Macam saya 2 orang lelaki tu kan peluk dia Ya, lebih. betul. Mama. Rasanya lepas ni kita boleh tanya lagi InsyaAllah. banyak-banyak soalan yang lebih detail lagi dengan cikgu Mudah-mudahan. tentang macam mana kita nak overcome situasi macam ni. Tapi apa pun kita berehat dulu cikgu. Yes, Lepas tu silakan. kita InsyaAllah. akan berjumpa lagi selepas ini. Ya, silakan minum. Boleh. Ya, silakan. Ayah. Ya, Ayah, Allah tu di mana ayah? adik, Allah tu dekat je dengan kita. Allah selalu ada di hati pada orang yang soleh. Termasuklah di hati adik. Jadi, Allah ada bersama kita. Tak kira di mana pun kita berada. Oh, sebab tu ke kita kena selalu solat? Ya, kita kena solat 5 kali dalam sehari. Kenapa masa solat kita kena rukuk ayah? Macam mana ayah nak terangkan kepada kamu? Itu dia satu viti yang sangat menarik cikgu. Seorang anak bertanya kenapa kita kena rukuk. Macam mana nak jawab tu? Ya. Dia akan tanya in detail lagi macam-macam. Ya. InsyaAllah anak ni Tasha, ya kan, bila dia besar nanti dia faham. Kerana bila kita solat, kita menghubungkan diri kita dengan pencipta iaitu Allah. Ya, yang kita sebut dalam bahasa mudah ritual. Ritual ni mesti diikuti nantinya dengan kefahaman iaitu ilmu. Kemudian kita akan beritahu. Ya, kalau kita nak terangkannya lebih complicated, lebih payah, dia tak faham. Mungkin paling lebih kita kata pada dia, sayang, kita ni ya, bila rokok ataupun sujud, kita menyembah Allah, kita solatkan begitu. Mengapa kita sembah Allah? Kerana dia pencipta kita, dia memberikan kita rezeki, dia berikan kita makan, dia berikan kita minum dan air, begitu kan. Dalam batas tu dulu. Tak usah lebih rumit sedikit. Jadi menjadi dia confused begitu. Jadi apabila dia katakan kita ni manusia kan, kena ada asas patuh, kena ada asas taat. Seperti sayang bila ibu kata taat pada ibu tahu. Taat pada ayah, taat pada orang tua, taat pada begitu begini, taat pada kebaikan. Maknanya bila kita taat pada Allah, taat pada ibu. Bila taat pada Allah, taat pada kebaikan. Kita taat pada benda-benda yang baik sayang. Jadi kalau asas itu kita beri ya, dia memberikan dia foundation. Akan datang bila dia dewasa, barulah kita memberikan pedoman-pedoman ilmu, masya-Allah. Itu dia akan jadi lebih mantap kan. Ya. Cikgu ada apa-apa tip tak untuk ibu bapa yang terpaksa hadapi anak-anak yang mempunyai 1001 soalan? Ya. Tip-tip yang senang Yalah, untuk tip-tip diorang. yang senang macam kes An kan Kes An. begitu and pada kerapatan dengan anak itu penting, masa berkualiti dengan dia dua, dan setiap kali balik kerja, pertama kalau dia jaga kita hug dia, kita peluk dia ya, kalau banyak kali begitu. Gunakan bahasa yang lembut ya, menggunakan bahasa sayang. Kalau nama dia kita panggil kan, short form nama dia tu kita panggil begitu ya, dia akan gembira. Kemudian sentiasa bercakap benda-benda yang mengembirakan dia. Umpamanya contohnya, hari ni ibu tengok kakak wangi dah mandi bila ibu balik, ibu suka tu ya. Dia benda-benda yang mengembirakan dia. Psychologically memang manusia begitu. Kalau dia ada kelemahan kan, waktu kita mula berjumpa tu jangan sebut kelemahan itu. Begitu kan. Jadi katalah ya, kakak dah mandi? Belum. Malas anak-anak ibu ni, jangan begitu kan. Dia tak usah begitu. Kalau mandi kan cantik lagi anak ibu, wangi lagi anak ibu kan. Kita kena bagi satu benda yang positif pada dia. Ya, pandangan positif pada dia. Dan kalau dia silap kan, tegur silap itu secara bijaksana. Anak ibu sebenarnya pandai.
Tapi hari ni mungkin agaknya macam mana ke, dia kurang sikit. And kena jadi psikologis lah lepas ni. Begitu. Memang kena. Tiga anak. Dia dah jadi ibu ni memang kena belajar benda psikologi tu. Benda-benda begitu. Kan? Kalau kita marah Bukan untuk pun, orang lain, untuk anak-anak pun. tadi kita kata marah, kita beri kata-kata yang berat lah. Setengah orang tu kan, kita kata bertuah betul anak ibu ni. Mengapa buat Sebab ibu kata-kata ibu ni doa begitu, cikgu, doa Kita doa yang baik-baik. Anak perempuan macam mana pula? Anak perempuan saya tak pandai cakap lagi. Kecil tak pandai lagi, cakap ya. lagi. Tapi dia akan mama macam tu lah. Dia tak akan tanya. Tapi abang tu dah besar, 6 tahun. Dia tu banyak tanya sikit. Abang dia yang kedua pula macam mana? Sama Yang kan dia kedua dia akan ikut abang. Apa soalan abang dia tu? Dia di belakang. Yalah, betul. Dia Ada akan tak, macam tu. pernah tak Anne menghadapi situasi yang dua-dua tanya banyak sangat soalan, Anne dah tak terjawab dan dia diam je tapi dia pressure. Macam mana? Tak juga lah. Cakap, dah lah abang, mama penat lah nak cakap. Selalu cakap macam tu, diorang okey dah. Diorang akan tak tanya lagi. Tapi akan datang nanti bila kita free tu, kalau saya teringat apa yang dia tanya tu, saya akan explain lah. Hari tu abang tanya mama pasal ni nanti saya explain macam tu lah selalunya kadang-kadang. Dia Tasha interaksi anak-anaknya tidak semesti dia berlaku secara informal begitu, tidak. Ya. Apa minat anak-anak, kegemaran dia, ya. Dia bermain, dia di luar rumah, kalau ada ruang di luar rumah kan dia suka berlari-lari begitu kan. Itu pun satu bentuk interaksi, Tasha. Begitu. Sebab kadang-kadang bila kita ni letih dan sibuk, contohnya nak interact cara direct begitu kan, agak sedikit itulah, ya. Kadang-kadang kita cuba mengelak. Tetapi kalau interaksi itu berterusan, ya, dalam bentuk yang lain. Contohlah, kalau hatta kita menonton televisyen pun, kita boleh interact. Contohnya kalau tengok kita kartun-kartun yang baik contohnya, ya. Lepas itu kita bertanya dia. Atau dia tanya kita, latih dia bertanya kita kan, supaya nak dapat apa pengajaran di sebalik benda-benda yang dilihat tu tadi. Kalau betul, tidak, macam saya baru ni tengok cerita satu animasi ni, dia cerita pasal mak dengan anak. Anak dia tu tak nak ikut dengan cakap mak dia. Lepas tu dia ubahkan mak dia tu jadi tersalah, dia jadi beruang. Balik tu dia tanya saya, dia cakap, mama dia jadi mak dia jadi beruang. Cakap sebab anak dia tak dengar cakap lah. Kalau anak dia dengar cakap, mesti mak dia tak jadi beruang. Dengan cakap mak dia budak baik. So dia orang macam suka lah. Dia orang baru betul, faham kan. betul, Kadang-kadang kita cakap direct macam tu, budak-budak ni dia tak faham sangat kan. cuma kan timbul soalan masa depan. Boleh ke orang tukar orang lain? Betul-betul jadi Tak lah, itu pun nama animasi. Nanti kita cakap itu pun animasi sekadar cerita betul, kan. Tapi rasanya kadang-kadang budak ni dia tanya out of curiosity tapi dia bukan faham sebetulnya macam anak saya kan. Kadang-kadang saya akan macam terlambat solat maghrib tapi saya akan sebenarnya dah nak dekat dengan isyak juga ni. Kadang macam in between tu akan 50 minit lepas tu masuk isyak. Jadi masa saya tengah tunggu nak masuk sembahyang isyak tu tiba-tiba dia tanya, "Why you sembahyang again? Kenapa Mami sembahyang again?" Tapi saya sebab dah terus nak masuk isyak jadi saya sembahyang je. Saya diam je. Lepas tu dia pernah tak tanya depan muka saya, dia diri kat saya tengah sembahyang ni, "Why you sembahyang? Kenapa sembahyang lagi? Kenapa sembahyang?" Tapi saya diam je sampai habis sembahyang tu. Saya cakap lah, saya explain kat dia kenapa kan. Tapi jawapan dia hanya macam tu je. So saya rasa dia faham tapi dia tak tahu nak tanya macam mana lagi in detail. So alhamdulillah lah. Ya. Tapi rasanya kita pun tak banyak masa juga ni cikgu. Kami terima kasih sangat Anne sebab dapat bersama dengan kita hari ni. Ada apa-apa lagi soalan Anne nak tanya? Tak ada. Rasanya banyaklah information dan tips-tips yang cikgu dah bagi. Family akan dapat saya datang, macam anak-anak kan akan dewasa dan besar. InsyaAllah. Dalam keadaan reda Allah lah, Ya, insyaAllah. InsyaAllah kita dapat jumpa lagi. Okey, sebelum itu saya nak berkongsi satu hadis yang saya ambil. Anak-anak ibarat kain putih. Ibu bapalah membentukkan perwatakan dan peribadinya. Alhamdulillah, insyaAllah. Rasanya harap-harap topik kita ini dapat memberi manfaat kepada semua, kepada saya, kepada Anne, pada penonton. Dan sampai di sini sahaja. Nanti kita berjumpa lagi dalam episod seterusnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.